Ibrahim alaihissalam ni dia ada dua isteri. Isteri pertama namanya Siti Sarah. Hajar. Tak, sebenarnya Siti ni tak ada Siti ni orang Melayu bubuh. Bu Siti habis. Orang Melayu bu Siti. Sebenarnya Siti ni Sayyidati. Itu asal dia. Orang Melayu sebut tak betul Siti. Jadi kalau Siti Nurhaliza sebenarnya Sayyidati Nurhaliza. Sebenarnya lah. Kan? Sayyidati ni adalah apa? Penghulu kita, tuan kita Kalau lelaki Sayyidina. Faham? Lelaki kan Sayyidina. Itu baca Sayyidina Muhammad. Faham? Kalau perempuan Sayyidatina, macam itulah. Kita baca Sayyidatina Aisyah. Kalau kita jadikan na tu makna kami. Kalau aku jadikan ya kan. Macam kita baca doa pun Allahumma hdina, Allahumma hdini. Beza kan? Maka sebut Sayyidatina, kami lah. Kalau aku Sayyidati. Faham tak? Orang Melayu pun bedal Siti. Cukup ringkas orang Melayu. Okey, Sayyidati Sarah, Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Siti Sarah ni tua-tua Kediri, tak boleh anak. Tua-tua tak boleh anak. Tak boleh anak ni. Nak jadi cerita Ibrahim AS ni, dia buat hubungan diplomatik dengan kerajaan Mesir. Diplomatik cara zaman tu lah. Jadi Raja Mesir pada masa tu seronok Ibrahim AS buat hubungan. Makanya dia hadiahkan seorang perempuan daripada Mesir, namanya Hajar. Jadi Hajar ni asalnya orang Mesir lah asalnya kan. Buat balik rumah, Ibrahim pun kata pada Siti Sarah, ambil lah buat orang gaji. Bahasa kita buat orang gaji lah khidmat tu kan. Jadi bila Siti Sarah ni tua-tua Kediri, tak boleh nak anak, dia kesian lah tengok Nabi Ibrahim. Dah lah Nabi tak ada keturunan pula, kesian lah. Sekali ginilah, abang dah tak ada anak lah, aku tak boleh nak bagi anak tu. Siti Hajar, kau bagi hadiah ke aku suruh khidmat tu, ambil buat bini lah. Ambil buat bini. Oh, bagus bini dia. Kan? Mana tahu takut boleh anak. Kahwin sungguh, dapat anak. Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Jadi bila Ismail alaihissalam duduk sekali lah pada masa tu, orang ni ada anak, ni tak ada anak. Dia punya perasaan dia beza sedikit. Yalah, kalau balik kita tanya, anak dah tidur ke tidak, anak dah makan ke tidak, yang kawan ni tak ada anak, berasa hatilah bini tuanya. Betul tak? Kaedah dah buat lagu mana manusia semua macam tu kan. Di situ tu menyebabkan hampir nak bergaduh dua tu. Nak bergaduh, cemburu ni benda makruf lah. Nak tahu benda macam ni kena tanya orang poligami, dia boleh cerita habis lah. Kan? Jadi bila nak bergaduh, masa tu lah Allah Ta'ala turunkan firman pada Nabi Ibrahim AS supaya bawa bini ni pergi tempat lain. Yang kita panggil sekarang ni Mekah tu kan. Tu asal cerita dia. Nak jadi cerita, masa duduk Nabi Ibrahim AS bawa Siti Hajar sampai ke Mekah, lepas tu tinggalkan balik, lepas tu berulang Ibrahim AS tu kan. Duk berulang-ulang, Siti Sarah tu tua-tua Kediri tu beranak boleh. Beranak, dapat anak. Nama Ishaq alaihissalam. Ishaq alaihissalam. Jadi Ishaq alaihissalam ke bawah tu Nabi Yaqub alaihissalam. Betul. Yaqub alaihissalam ada pula 12 orang anak. Salah seorang tu Nabi Yusuf alaihissalam. Betul tak? Antara keturunan bawah tu jumpa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Mari situlah tu keturunan. Ni alik sini pula Ismail alaihissalam, ke bawah tu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Situ jumpa keturunan tu. Mekah ni dia adalah tempat laluan orang Syam dengan orang Yaman untuk berniaga dulu. Tu kita baca dalam Quran, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Baca Quran tu kan. Kita tahu tak sebenarnya ayat tu cerita pasal apa? Macam mana kehidupan Arab Quraisy. Arab Quraisy ni turun-temurun, sebelum datang Quraisy tu lagi, keturunan mereka awal-awal ni berniaga. Berniaga musim sejuk, musim panas. Pergi ke Syam ataupun pergi ke Yaman. Ni tempat dia orang berniaga. Tu Allah Ta'ala kata li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Perjalanan pada musim sejuk dan perjalanan pada musim panas. Sebab dia orang berniaga lah. Jadi orang Yaman, dia orang ni berniaga nak pergi ke Syam. Dia orang ni punya jauh laluan, lalu dekat Mekah tu lah. Mekah sekarang tu kan. Cuba Mekah zaman tu, orang tak singgah. Sebab pada pasir. Tak ada sebab nak singgah. Kuasa Allah Ta'ala, Nabi Ismail AS duduk kat situ. Lepas tu kuasa Allah Ta'ala lagi jumpa telaga Zamzam kat situ. Jadi bila orang dak berniaga daripada Yaman nak berniaga pergi ke Syam, dia orang bukan semata-mata lalu, dia orang dah singgah dah sebab ada air kat situ. Faham tak? Ada air singgah.
Jadi bila singgah, dia orang kahwinkan anak perempuan dia orang dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan etnik Arab daripada Yaman yang kahwinkan dengan Nabi Ismail alaihissalam namanya Jurhum, nama dia. Jurhum. Jurhum ni satu etnik Arab daripada Yaman. Namanya Jurhum. Jurhum ni, keturunan Jurhum ni kahwinkan Nabi Ismail, itulah yang dipanggil sebagai keturunan Arab. Maksudnya Arab ni asal-asalnya daripada mana? Yaman. Itulah Arab sebenar. Yang sebenar-benar Arab ni pada Yaman. Yang lain tu proses pengaraban. Proses pengaraban. Mesir bukan Arab Tanya Ustaz Musa. Mesir ni, kita tengok orang Arab Yaman, kan Arab Yaman kan kecil-kecil macam kita orang Malaysia kan. Cuba tengok Mesir, besar-besar. Betul? Orang Mesir kan badan besar. Lepas tu, kulit dia kalau pergi dekat atas tu, Aswan tu, Ustaz Musa kan, macam orang Afrika dah ada, kulit hitam. Lepas tu rambut dia kerinting, macam orang Sudan. Betul tak? Kita pergi Yaman, Yaman ada macam itu, tapi dia tak pattern Arab Mesir. Sebab apa Sebab Mesir ni, dia bukan Arab asalnya. Dia adalah Afrika. Sebab tu orang Islam sebut negara tu negara Mesir. Tapi orang putih sebut apa? Dia sebut Egypt, dia tak sebut Mesir. Sebab apa? Sebab Egypt ni asalnya Al-Qibt. Qibti. Orang kita panggil Koptik. Koptik tu kan? Qibti. Al-Qibti. Qibti ni salah satu etnik Afrika. Nabi Musa kan duduk kat situ. Nabi Musa bangsa apa? Bani Israel. Fir'aun tu Qibti. Faham tak? Fir'aun tu yang Qibti tu. Jadi di situ kita nampak asal Arab daripada Yaman. Daripada satu etnik namanya Jurhum nama dia. Jurhum ni dia kahwinkan anak perempuan dia dengan Ismail alaihissalam. Di situlah bermulanya keturunan Arab. Last kali jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak susun ada keturunan tu?